Assalamualaikum. Hi everyone, it's me Najwa and here we have Kika dan Ciha. and you guys are watching Sister Share. Share. We share because we care for you. Okay. Mak nampak pula boleh tidur. Okay. Alright, so untuk Sister Share kali ni kita orang nak borak pasal moving on sebab ramai antara Kika, korang moving semua, on. Tak perlu lagi Okay, sorry. sebab korang semua cakap pasal moving on, so let's talk about moving Moving on. on. Let's talk about move. Okay. Okay. Adik, kenapa dia? Adik tak pernah move on dengan adik? Okay. So, moving on ni akan sentiasa berlaku facts ya. Kita cakap pasal facts. Moving on ni akan berlaku selepas kita putus Buat cinta. research ke? Tak. Okay, moving on ni akan berlaku dan dipaksa berlaku apabila kita telah putus cinta. Tak juga. Moving on ni akan berlaku macam I baru lepas berhenti kerja, I move on je dengan hidup I. Dan juga putus kawan. Kena move on juga. Dan juga kalau result kita tak dapat apa yang kita nak, Kita move on. Move on daripada juga. tu. Kita belajar dan improve diri kita. Itu pun Betul. susah ke? Alhamdulillah. Itu pun nak kena bagi tahu ke? Okay, so moving on. Kalau macam GR, poin pertama je adalah kalau kita nak move on. Kenapa dia dulu? Dia tengah loading. Sebab Wawa belajar move on ni daripada GR. Anak ganas okay. guys. Betul-betul Adik dah ingat dah. Poin pertamanya adalah jangan contact kita punya ex. Wow. Jangan contact. Kenapa kita jangan contact? Sebab kalau kita contact, Okay, let's say kita tak contact tapi ex kita contact. kita Jangan jangan balas. Kenapa kita tak boleh reply? Wawa adalah perempuan Wawa adalah perempuan yang banyak nak cakap. Okay, so kalau ex-boyfriend Wawa datang balik and then tiba-tiba nak berborak, dia akan cakap tak payah reply. Sebab kalau Wawa reply and then lepas tu dia jawab pendek je, Wawa akan macam And Wawa being Wawa, dia akan still reply. betul. Tak dah tak. Sekarang dah tak. Tak, lelaki balas pendek je ni, kita nak balas panjang. Tak payah buang Okay, masa. salah saya. Macam, hello, I put my effort and my sweats and my time inside this text message and you Untuk just tulis reply. esay panjang-panjang ni. You just reply, okay, that's my fault. Itu je. Macam tu. So, macam, ya. No, itu bukan pasal hubungan je. I dalam rumah tangga pun begitu juga. Anyhow. Okay. Tadi adik cakap tadi kalau misalnya kalau dia Contact jangan balik pun balas. jangan. Okay, contohnya adalah Justin Bieber dengan Selena Gomez. Okay, waktu Justin Bieber dengan Selena Gomez, itu adalah diri Justin Bieber yang tengah Bieber pula. Justin Bieber macam ni. Sampai tadi cakapnya Justin Bieber yang tengah macam masih tengah lost lagi ke? Dia cakap. Dia belum matang. Dia belum Picky, matang. yes. Betul? So, relationship diorang sangat tak healthy lah waktu tu. Tapi untungnya yang Hailey Bieber sekarang ni, dia dapat Justin Bieber adalah the best version of himself. So maksudnya dia akan berubah bila dia nak. Lelaki ni dia akan berubah bila dia nak. Kita jangan patah balik pada toxic relationship kita yang lepas. Walaupun dia dah berubah. Don't go back to whatever that breaks you at the first place. Girl. Walaupun dia dah berubah Yes. dan dia dah ada dengan perempuan lain, jangan kacau. Biarkan dia happy dengan hidup dia. Jangan emotional. Okay. Ada orang cari lain ke? Ada orang balik ke? Tak ada. Okay. Ada you kena embrace the moment. Embrace the moment, which means yang you embrace that particular moment yang whatever yang tengah buat you paling lemah, so probably that is the time yang you paling kuat. So you kena faham yang that thing happen for a reason, and kalau misalnya then probably because of that lesson, because of that mistake, you belajar jadi lagi kuat. So moving on ni, so that So that lepas ni dengan relationship you yang lagi baru, you jadi a better version of yourself lah. Faham tak? So and Okay je bang. bukan kata tak boleh drill, tak boleh buat. So jadi dia bila you Sakit so pula bila you jumpa orang lain and you jump into another relationship, and let's say that relationship also didn't work, at least you dah tahu. You dah tahu cara untuk moving on yang seterusnya. Faham tak? Sorry I tak nak fokus ni sebab bila tu tadi drill, lepas tu suami I duk bahak-bahak kat luar, aku geram je. Okay, next. Okay, macam pula when Kak Ika cakap pasal time, ada orang tanya Wawa, kenapa bila kita putus cinta masa tu slow sangat? Memang slow. Sebab kita memerhatikan dia. Tak, Korang tengah bercinta, korang tak tengok masa, korang cakap So another point adalah jangan tengok social media dia.
Korang rasa perlahan. Salah, korang rasa masa tu perlahan sebab waktu tu bulan puasa. You so tired. Ada punchline. Okay, next. Okay, Wawa tadi? Masa tu memang akan slow, okay. Tapi ambil masa tu untuk improve diri korang jadi lebih baik. Tadi Wawa cakap sebab Wawa perhatikan dia. Tak yelah, sebab kita betul-betul Adik, kita akan check kan kat phone Dia tak move on lagi sebenarnya. Kita boleh check kan kat phone kita. Oh, sekarang pukul berapa? Oh, ya Allah. Kenapalah lambat sangat masa ni? Kenapa hari ni macam lambat sangat malam ah? Tapi kalau kita bercinta, Nunu night. Macam tu. Salah. Nunu dah putus. Hello. Okay, ini adalah penerangan yang paling bijak, okay? Kenapa masa terlalu berjalan selalu perlahan? Sebab waktu korang bercinta, korang sentiasa dekat phone. Korang sentiasa ada orang untuk message. So, bila korang tak ada, dah betul cinta, korang rasa macam korang tak ada apa-apa nak buat. Sebab masa korang yang sebelum-sebelum ni semua habis dengan ber-WhatsApp dan ber-on call setiap masa. Dan video call setiap masa. Jadi, korang rasa bila tak ada tu semua, korang rasa macam wow, banyaknya masa aku. Kenapa masa berjalan terlalu slow? Itu bukan sebab masa tu berjalan terlalu slow. Lagi satu, sebab korang dah tak ada benda nak buat. Tahu nak masuk. Kena ku slow. Sungguh slow. Macam tak masuk je. Macam tinggi sangat lah kena tinggal. Okay, next. Korang ni nak apa? Sebab wakil kita buat dosa apa? Dah move on. Okay, next. Okay, tadi. Apa tadi? Banyak aku dah tak. Dah tu je lah. Korang tanya soalan. Tak, lepas tu cara nak move on. Nah, bro. Jangan berdendam. Mungkin kita dah semarah. Lepaskan, marahlah puas-puas. Habis semarah tu lepaskan rasa marah tu. Tak guna pun Susah lah kita untuk tak berdendam. Kena dendam juga sikit. Sebab itulah kita kena latih diri kita untuk kurangkan rasa dendam. Salah, ayat dia adalah please make peace with yourself and with your past. Yelah, untuk make peace tu kita kena kurangkan lah dulu kan. Takkan tiba-tiba nak make peace. Okey dah. Macam tu kakak pun geram pula Okay, jangan. Tu je lah. Okay, Adik pula point Adik pula. Sebenarnya orang yang susah nak move on ni bila dia bagi dia punya effort terlebih daripada pasangan dia waktu diorang bercinta. So bila diorang putus, dia akan rasa macam aku dah buat banyak aku untuk dia. Kenapa dia putus Adik tak aku? boleh samakan orang lain dengan adik. Sebab adik tahu macam mana hard untuk menyelamatkan. Kebanyakan orang bercinta macam akak sendiri, akak tak tahu which one is too much. Lagi-lagi Wawa. So kesimpulan dia, akak rasa apa yang adik Jangan kesimpulan dulu 9 minit. Tak apa, boleh je minit. Macam betul. Tak apa, minit tak apa. Tak, so kesimpulan dia Nak kena adalah edit. Okay, so kesimpulan dia adalah apa yang akak rasa, akak cuba faham apa yang adik nak cakap ni adalah dia nak tengok. Main-main. air rokok. Adik Akak juga selingkuh mana? Cut Okay, that. so apa yang akak boleh sampaikan daripada apa yang adik nak cakap tadi? Sampaikan ke capaikan? Diam dah Wawa, tampang adalah you kena bagi effort you setara dengan you punya pasangan bagi effort. Jangan too much lah. Let dah. So biar it's a two-way communication lah instead of just one way. So this, kalau apa-apa jadi, at least moving on will be not that hard. Macam mana, too much. Macam ni nak tahu yang effort tu it's like over effort sangat. Is korang sendiri yang tahu macam mana. Kalau misalnya biasa satu hari tu korang call 10 kali on call tu, 8 kali tu korang je call, 2 kali dia. So dari situ korang dah tahu dah korang punya effort tu is too much. Betul. So with this, bila you dah tahu scale, bila you dah tahu macam mana you nak limitkan you punya effort and everything, kalau in case in the future putus, at least you dapat rasa yang okay, whatever that I give you, I get back. So that's it. It's easier juga untuk you make peace with yourself. Betul. And your past. And ada juga yang tanya kat Wawa, macam mana kita nak move on kalau kita bagi tahu kat orang tu kita suka orang tu and orang tu tak suka kita. Macam mana kita nak move on daripada tu? Pada Wawa, kita kena Tidur. kita kena again, ada cakap benda ni kat dalam relationship. Kita kena be professional. Okay, kalau orang tu dah tak suka, dah lah. Tak payahlah macam tak Dia tanya move on. Tak Kita yalah. move on daripada Kira tak payahlah macam nak hantar mesej satu essay panjang macam kenapa awak tak boleh nak terima saya. Oh, awak cantik, awak ni sombong lah. Tak payahlah. Okay, dah kena reject tu dah. Okay, terima kasih. One thing yang you kena tahu, whether
You lelaki ke, perempuan ke, you kena reject ke, you kena terima ke, you should be proud of yourself. Sebab you know what you want. You know what you want and you do something about it. So let's say, if you kena reject ke, if you diterima ke, you kena ingat macam dalam video relationship lah. Macam awak cakap tadi, there will be 2 consequences. Sama ada dia terima ataupun dia reject. So sebelum buat apa-apa action, Get yourself prepared. prepare dulu. So that bila you kena reject, mental tak koyak sangat bro. I mean sis. Dan kalau lepas korang kena reject, korang dah tak berharap dah pada dia. Betul. Korang macam okay tak apa, dia dah reject, boleh bersyukur lain pula. Betul. So At least you boleh move on. janganlah letak macam benda yang negatif dulu, faham tak? And then lepas tu tolong kalau korang adalah orang-orang yang macam hantar mesej panjang, tak stop hantar mesej ni, boleh stop pun. Okay, tak payah. Tapi akak tak cakap juga. Kurangkan. Akak tak Cuba cakap sebab kurangkan dulu I was sikit-sikit. like that. I was like that. Sebab Cuma kita kalau macam, I know kita tengah marah, kita rasa so many things yang kita nak. But try to remind yourself not to do that. Sebab GR banyak ingat macam jangan bagi effort terlebih sana. Jangan bagi effort terlebih sana. Sebab korang hantar mesej banyak tu pun effort tau. Energy. Energy. Lebih simpan untuk tidur. Simpan tu untuk makan, Tidur untuk kejap, beli, tidur. untuk Grab, Food Panda. Oh wow. Yang penting adik ada orang ni pasal dia tak move on daripada adik tak nak kawan dengan dia. So tengok adik nak share lah experience adik. Ada orang ni dia DM adik kat Instagram. Nak kawan dengan adik. Ni dah lama dah. Siapa ni? 2 tahun adik tak kenal siapa. Tapi adik nak cakap sebab sakit hati dengan dia. Cakap Kau ni. dia. Lepas tu akak ajar dia macam nak move on. Lepas adik dah. dia lah. Dia nak bantu move on. Okay. Dia nak kenal dengan adik. Dan waktu tu I was in a relationship waktu tu. So waktu nak kenal dia cakap baik Follow tau. dia. Tapi sekarang dia cakap ada baik. single. Dia ada single. Follow dia Instagram kat sini. Dia cakap baik-baik dengan Jia. So Jia macam okay lah, takkan nak biarkan kan. So Jia balas baik-baik dan Jia cakap Jia dah Jia tak boleh nak kawan sebab kita kenal melalui social media. Takkan tiba nak accept kawan dekat social media, tak pernah jumpa, tak pernah apa. Oh, So Jiha is that type of person, okay? Jia boleh macam orang nak borak dengan Jia kat Instagram, tanya benda-benda faedah, Jia akan layan. Tapi untuk cakap boleh tak jadi kawan, Tak baru. Jia tak tahu nak jawab macam mana. I think like kawan yang macam like kawan yang serious punya friendship kot yang Jiha cakap ni. So Jia punya kawan memang Jia tak Okay, so for your information Jiha ni is a very reserved person. Dia memang kawan dia memang dia keep the circle small, betul kan? Tapi Jia borak je dengan ramai orang, tapi Jia tak consider macam kawan lah. Dia macam just kenal, ada kawan lah, tapi bukan kawan yang kawan Jiha. Macam mana nak cakap? Okay, tak lah pasal benda tu. Kita boleh move on daripada tu. Lepas tu okay. Tak. Saya ada soalan. So sekarang ni yang dekat Instagram tu kawan ke tak? Tapi adik kata dia kawan dengan semua orang. Tapi tentu kawan ke tak? Tapi bila dia tanya macam boleh tak saya kawan dengan awak, benda tu dia tak tahu jawab. Macam dia chop lah. Kawan adik, kawan tak kawan. Tak, lagi satu kalau misalnya kawan. Okay, kita letak kawan Jiha dekat Instagram is just Instagram friend. Kawan yang betul-betul kawan is like sahabat. Betul, sahabat. Okay. Betul juga, betul. So, Jia tolak cara baik. Awak tengah mengenal masa depan dia. Okay. Jia cakap elok-elok lah. Jia cakap cara baik. Lepas tu dia cakap Jia ni bajet baik. Jia ni sombong lepas Jia dah tolak daripada dia jadi kawan Jia. Dia cakap awak ni bajet baik lah. Awak ni sombong. Awak cara cakap pun sombong. Lepas tu dia macam ada je ayat yang dia cuba nak sakitkan hati. Last Jia block dia. Sebab apa Jia dah cuba cakap baik. Tak, saya cuba tolak cara baik ni semua. Lepas dia nak kawan dengan dia? Sebab waktu tu dekat Instagram je. Lepas tu cara dia approach pun macam agak pada adik benda tu agak pushy. Cara dia approach pun agak pushy walaupun dia cakap benda tu sopan, ada Assalamualaikum tu semua kan. Tak ada orang kan macam Assalamualaikum sebab nak nampak dia baik kan. So adik pun okay. Macam Waalaikumsalam. Lepas tu bila bye pun Assalamualaikum, terima kasih sebab tolak saya, Assalamualaikum. Lagi Waalaikumsalam. Siapa yang Geram adik. Lepas tu terus block dia. Siapa yang better dengan Jiha kat Instagram ni? I tak tahu lah. What are you thinking man? Okay, next. Tapi macam orang-orang yang DM Jia sebab tanya pasal belajar ke, tanya pasal benda-benda yang pasal buku ke apa, Jia balas je. Jia tak ada masalah kalau korang tanya benda yang berfaedah. Tapi kalau korang tanya boleh tak saya nak berkawan,
Terus terang Jia tak tahu nak cakap apa. Macam pelik. Apa kawan apa yang korang nak masukkan? I mean, Kalau kawan, lepas tu terima kawan sebab ada orang ni dia kawan, dia expect kita boleh bagi nombor phone. Dan Jia tak sampai tahap tu. ya, macam I cakap tadi, Jiha is very reserved person. Dia tak sampai tahap tu nak bagi nombor phone, baru kawan kat social media. So kalau korang dah kawan dekat Instagram, okay, tu dah kawan lah. Tapi kalau nak kawan sebab nak nombor phone, terus macam tu. Lepas tu nak memang WhatsApp, nak on call. Sorry Jiha, kawan tu tak lah. Sebab tu Jia ni bila orang tanya nak kawan, boleh. Benda tu Jia selalu macam, kawan apa yang dia cuba tu? So sebab tu Jia cuba elak daripada jawab. Soalan-soalan macam tu sebab Jia So tak tahu nak lepas jawab. ni kalau korang nak kawan dengan Jia, tolong define korang punya saya nak kawan yang macam ni. Saya nak kawan According to Instagram. Merriam-Webster Dictionary. Nak kawan yang saya tak nak minta nombor phone awak. Saya just nak kawan untuk orang saya nak Instagram je. saya nak kawan yang bertukar pendapat mengenai buku. Saya nak kawan sebab aku sunyi. Taklah pasal Zura. buku tu tanya je lah pasal buku. Korang tak tengok ke? Tengoklah. Tengoklah. Taklah macam okay, lagi apa lagi? Itulah tapi dia geram dengan dia. Dia macam cara dia cakap tu sakit hati. Betul dia Maybe. macam letak smiley tau. Dia Tak, cakap tak, benda tu make sakit peace, hati. make Betul dia peace. letak smiley. Okay, sekarang. Geram dia. Okay tak, dia dah move on dah. Dia move on dah. Dia macam video move on turn strong. Faham tak? Dia macam kita je nak ajak orang move on, tapi macam dia ajak Video move on turns dark. So nanti ada orang komen depan ni boleh lah buat Jiha share. Wow. I don't Tak lah, expect tu this. just adik Dah. ramai je. Okay, so Habis kesimpulan dah. dia, kalau korang nak move on, stop explaining. Betul juga. Stop explaining So bila you dah yourself. terlalu banyak explain, you tak perasan you tengah marah sebenarnya. So sebenarnya you tak move on lagi. Geram adik. Tak ada geram dengan dia. Tapi Okay. Ya tahu geram. Dah lah. Okay. Kita nak kenal lah siapa orang yang trigger je atau macam ni sekali. Aduh, hai Azam. So kita recap lah balik. Ingat tak ingat apa point korang tadi? okay, first jangan contact. Jangan contact. Cuba untuk jangan contact. Lepas tu kalau dia, tapi kat bawah saya rasa macam saya dah kuat. Saya okey nak kawan dengan dia. Lepas tu tak payah. Tak payah dengan dia. Tak payah pilih. Kau boleh putus dengan dia semasa tiba dia boleh kawan. Take your time. Yang dengan dia. Betul-betul memang rasa Kau macam sekolah ke tak? SIP lepas ke tak? Tak, video ni dah lain lah. Mama takut lah nak edit video ni. Siapa nak tengok lah macam mana. okay, bila korang tahu bila korang rasa korang dah tahap yang korang rasa korang memang berapa banyak korang rasa Kakak Okay. okey tak okey? So macam ni korang nak tahu yang korang sebenarnya dah fully move on ke tak? Pada I, dulu waktu I belum move on lagi. Sudah aku macam ustazah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu I belum move on, I tak lalu pun jalan yang I selalu lalu, pergi rumah dia. I tak lalu pun, I tak pergi pun restoran yang kita orang pernah makan sama-sama. I tak pergi buat aktiviti yang sama kita orang buat, apa benda semua. I tak buat apa-apa sebab I rasa kalau I buat tu I akan nangis, I akan terkenang teringat. So I stop doing that. So bila I tahu I dah betul-betul move on adalah bila I lalu jalan yang sama, bila I pergi kat tempat yang kita orang selalu lepak sama-sama. I tak rasa apa-apa. Tak salah apa. So that is when I know I dah make peace with my past. And that is when bila orang tu datang balik dan cakap, jom kita kawan balik. Then it's up to you lah, you nak kawan balik ke tak. Tapi make sure you memang betul-betul dah make peace lah. Apa yang terjadi. Tapi jangan, don't give me that crap yang semalam baru putus, hari ni dah boleh kawan. Kita orang dah boleh kawan baik. Kita Kalau orang boleh ada, lah lalu je. kalau ada bertuah lah korang. Okay. betul. Tapi kebanyakannya semua saja-saja je boleh kawan. Sebenarnya korang masih terluka. Dan kebanyakan orang bila dah baru putus ni, and then dia cakap korang balik, so dia sunyi. Aku sunyi. So Yeah. tolong buang tu. Jangan Okay, so kesimpulan dia, kalau misalnya ex korang cari korang balik lepas korang tengah on the way nak move on ni, maksudnya dia tengah sunyi. Okay, so Betul. korang tak payah nak buang masa korang dan effort dan tenaga dan energi Tak pada payah orang yang macam sama. tante dia suka tak? Tak! Jangan emosi sangat boleh. Okay dah. Tak, dia tak suka. Lagi apa lagi? Cukup. Jangan contact. Lepas Jangan tu chat social media. Kalau rasa belum ready lagi, jangan chat. take Tunggu your dan- time. Take your time. Lepas yes. tu jangan jump into another relationship. Tak, baru Okay. 3 bulan putus dah ada. Jangan rebound maksudnya. Jangan rebound. Tak Tengok baik sikit, tau tengok rebound. sikit. Point Kak Ika tadi Kak Ika dah lupa. So tengok je lah video ni Ulang mula-mula. balik video. Kalau nak tahu point-point dia. Tapi yang
Yang penting conclusionnya take your time lah. Take time. Tak, Sekarang konklusi dia. Sedih tu kita memang tak boleh nak Tak stop boleh terus. lah, tak boleh lah. Kalau korang tiba-tiba okey, korang okey ke tidak? Kau alright, tak alright? Tak, sebenarnya conclusionnya adalah moving on. Apa-apa sahaja pun, moving on ni, step pertama dia adalah diri you sendiri. Kalau misalnya you pilih untuk move on, InsyaAllah you tahulah cara macam mana you nak move on. Betul. Kalau misalnya you sendiri belum bersedia nak move on, 100 orang bagi nasihat pun, you takkan move on lagi. Betul. Okay, so move on is simple. It starts with you. So it's okay, take your time. Okay, slowly. Cuma janganlah take your time sampai... Tak apalah, take lah your time. Tapi you can take your time, tapi ingat Jangan time, effect benda lain lah. you can take your time, tapi you kena ingat time is precious. Betul. Adakah- Takkan korang macam nak sedih pasal orang tu macam... Adakah menguntungkan untuk membuang masa korang sebanyak-banyak itu untuk be sad about things yang you tahu you tak boleh control? Faham tak? So lebih baik you pergi and have fun and you know, be happy with yourself. Dia okay tau kalau dia sad, tapi at the same time dia masih fokus nak buat macam benda-benda yang dia selalu buat, macam kerja ke belajar. Kalau korang boleh fokus benda tu dan korang separate korang punya rasa sedih tu, tak apa. Tapi ada orang mostly ada orang dia macam sedih, dia akan effect benda-benda lain tu. Macam kerja, macam Jia pernah putus waktu final exam. Tapi Jia dapat 4 flat je waktu semester tu. Itu contoh-contohnya. Wawa pun pernah putus cinta. Wawa ingat tak dia bagi kesan apa-apa. Satgi pointer Wawa waktu tu 3.6, 3.5. Gitu nak juga belagak. 3.5 lah, 3.5. No, lepas putus 2.8. Kau? Lepas tu kita marah pada muka kau. Itulah kawan dengan orang yang bukan-bukan. Macam tu. So kesimpulan dia adalah take care of yourself. Betul. Tak ada orang yang boleh jaga diri you selain diri you sendiri. Kalau nak sedih pun jangan sampai tolak family sendiri, tolak pelajaran, tolak macam kerja ke kawan-kawan. Jangan sedih sampai tahap tu lah. Cuba elakkan. Kalau sedih, tapi separatekan benda-benda. Dan ingat, kalau korang sedih pun, ingat ada orang-orang yang ada dengan korang ni appreciate sebab diorang semua makin tua. Kita semua makin tua. Masa kita tak banyak pun. Okay, kau. By means your family lah. Your Betul. sisters, your siblings and everything. So sentiasa percaya yang Semua things benda happen jadi for a tu reason lah. Ada sebab. Ada benda baik yang akan berlaku. Betul. Kita hold on to that. Betul. At least kita hopeful. Berharap. Dan jangan risau macam sebab dia putus lah, saya tak tahu saya akan kahwin ke tak kahwin. Korang akan kahwin, cuma cepat atau lambat je. Sebab semua kita ni lahir-lahir Tuhan dah bagi jodoh dah. Tulis dah jodoh kita. Kita cuma perlu mencari saja, perlu usaha untuk mencari. Dan biasalah tu bila kita usaha, sama juga macam kita belajar. Kita usaha 10%, kita dapatlah markah 10. Kita usaha 100%, maybe kita dapat markah 100%. Kadang-kadang kita usaha 10%, kita dapat 100%. Yang kita usaha 100%, banyak. Kita dapat 50%. Yang kita guna 100, yang kena guna 100% tu, kita dapat 30% je. So, tapi whatever it is, you kena ingat yang apa sahaja pun tu Tuhan dah tentukan. Wawa dah sebab pesan tadi. Okay. So, tu je lah. Yang penting, video ni legend. Video ni memang mind blown gila sebab Jia Cik banyak gila cakap video ni. ya, dia memang like tak tahu lah. Rasa Tak, dia yang buat tu move on. dah habis. Okay, sampai sini saja. Tajuk video ni adalah Move On Gone Wrong. Jia marah. Taklah Move On Gone Wrong. Okay. So, itu saja untuk video spesial kali ni. Ingat yang tak baik tu jangan ambil. Yang baik tu baliklah. Ambillah yang Ambil baik-baik. Yang buruk Ambil tinggal je yang kat dalam. baik. Ambil yang baik daripada video ni, yang buruk tinggalkan kat dalam video ni. Betul. Okay? Yang Apa baik nak tu ikut? datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kealpaan kami sendiri. Macam Jia tadi. Emosi. Okay. Kami hanya manusia biasa. Dia apa tu move on? To share, We share because we care for you. Bye.